termasuk ilmu perbadan. Ini saja. Sejarah dibaca. Itu bila saya mengajar tentang falsafah sains dan falsafah sains, saya menyebut bahawa Aisyah ini adalah pintu kepada ilmu. Segala ilmu yang ada sains, khususnya pada hari ini, dimiliki oleh Aisyah. Dengan usia yang muda, yang dikahwin dengan Nabi SAW pun kanak-kanak. Hujahnya ialah dia seorang yang cerdik, seorang yang hebat, seorang yang cerdas, seorang yang maknanya dan disebut dalam sirah seorang yang sangat emas. Sehingga Abu Salamah bin Abdul Rahman misalnya menyatakan, aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih memahami tentang sunnah Rasul dan yang lebih tepat pendapatnya, lebih tahu tentang ayat Al-Quran yang diturunkan, tentang lebih mengerti tentang hal-hal yang baru selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Imam Syafi'i. Kemudian zaman tabi'in, salafus soleh, ulama martabat. Imam Syafi'i 7 tahun sudah menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal Quran sejak kecil dan pada usia 16 tahun sudah menjadi penghafal hadis. Bahkan Imam Syafi'i juga menjadi mufti ketika mana dia masih kecil. Ada satu peristiwa, dia makan dalam bulan Ramadan. Dia makan bulan Ramadan. Orang tanya, Tuan Syekh makan? Kita, saya belum mandi. Saya belum apa? Belum. Saya belum cukup mandi. Saya belum cukup. Hebat. Ini kehebatan mereka. Dan akhirnya mereka adalah tokoh. Mereka adalah tokoh. Tapi akhir hidup mereka di penjara. Akhir hidup mereka di penjara. Boleh dikatakan semua mereka ini di penjara oleh seperti gubernur ketika itu. Ketika Imam Hasan al-Banna berumur 16 tahun, ya, dia sudah menjadi aktivis. Dia mengatakan Allah sajalah yang mengetahui berapa lama kami tidak tidur kerana memikirkan nasib umat, menganalisis penyakit-penyakit yang dihadapi dan cara-cara mengatasi. Menangis kerana umat ketika dia berumur 16 tahun. Nampak? Kita menangis pun hilang. Kita menangis mak kita meninggal. Kita menangis kerana menonton filem. Menangis. Tapi berapa orang di kalangan kita yang menangis kerana melihat permasalahan umat. Ini masalah umat. Akhirnya ketika dia berumur 22 tahun, dia menubuhkan jamaah Ikhwan Muslimin. Dia menubuhkan organisasi. Maknanya dia perlu NGO macam tu, lebih kurang. Umur 22 tahun. Kita baru nak masuk NGO, baru nak daftar ahli hadis, baru nak belajar jadi sukarelawan. Kadang-kadang rela, kadang-kadang tak tahu mana. Ini baru kita nak mula. Umur sudah lewat. Nah, kalau kita bandingkan dengan para sahabat, ulama-ulama dan salafus saleh, mereka menjadi maknanya pelopor bagi tokoh, menjadi ejen perubahan, dan mereka terkenal di seluruh dunia seperti Dr. Sof Badawi terkenal dengan ilmunya. Imam Hasan al-Banna sebagai mujahid, dan pemimpin-pemimpin yang baru seperti Erdogan, dan lain-lain pemimpin daripada Palestin dan juga Mesir menjadi sebutan kerana mereka muncul menjadi pemimpin perubahan masa depan umat. Tetapi untuk melahirkan mereka ini bukan malam, dan bukan kemarin, tapi dia memerlukan proses yang sungguh panjang dan sungguh hebat. Jadi apa persediaan kita? Ini nak jawab soalan sekawan kita di lama. Apa mudah? Persediaan pemuda adalah persediaan jiwa dan pikiran untuk terikat dan berpegang teguh iltizam dengan. Kalau sekiranya pemuda tidak terikat dan berpegang teguh dengan Islam, maka di manakah pemuda pada pandangan Islam? Mana nilai-nilai? Persediaan untuk memberi dan melahirkan natijah kepada Islam. Sedia untuk memberi, sedia untuk berkongsi dan memberi kesan, maknanya impact kepada perkembangan Islam dan umat Islam, dan akhirnya bersedia untuk berkorban jiwa dan harta malah segala sesuatu untuk kemuliaan Islam. Apa kata? Kita ceritalah daripada zaman dulu pemuda, kemudian diikuti dengan di zaman Ashabul Kahfi,
kemudian diikuti dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan para sahabat, kemudian diikuti dengan para tabi'in, salafus saleh, ulama muktabar. Apa persediaan? Ialah tidak ada lain al-tarbiyah qabla islah. Maknanya pendidikan mendahului pengislahan. Ini perbaiki masyarakat. Balik kepada persoalan asas. Maknanya pendidikan menjadi tarbiyah menjadi asas penting untuk melahirkan pemuda yang boleh berubah masyarakat. Yang boleh berubah masyarakat. Iaitu mengisi akal dengan ilmu, fikrah, kefahaman yang guna yang betul, mengarah agar hati sentiasa muraqabah Allah dan sentiasa berdoa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, serta komited dalam proses pentadbiran jiwa dan sentiasa bersama. Maknanya soal pentadbiran dan pembinaan, maknanya pembinaan pemuda ini adalah menjadi asas kepada perubahan. Karena yang kita bina itu ialah perubahan jiwa. Daripada perubahan jiwa menyebabkan banyak fikirannya berubah. Bila fikirannya berubah, masyarakat persekitaran, umat mendapat impact. Seperti kita lihat analogi tadi, seperti ais, dia sejuk sifatnya dan menyejukkan. Dan dewan ini sejuk. Sejuk tak gerak. Kita tak mahu itu kan? Sejuk ni sejuk yang bergerak, yang menyampaikan persekitaran mendapat manfaat. Kesimpulannya yang kita nak lahirkan ialah pahlawan setiap hari. Maknanya pejuang pemuda ini, bila kita sebut pemuda, mereka adalah pejuang dan mereka adalah rajin di malam. Hubungan mereka kuat, solat tahajud mereka kuat, Quran mereka bagus, solat sunat mereka bagus, puasa sunat mereka bagus, mereka dekat dengan Allah. Manakala di siang hari mereka bergerak begitu dinamik untuk membela nasib umat. Tetapi asasnya jadi apa? Ialah pentadbiran diri. Jadi asas kepada melahirkan pemuda seperti ini. Oleh yang demikian, maknanya ada 7 golongan yang Allah sebut di dalam hadis ini. Dalam hadis ini ada 7 golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Antaranya ialah pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti kata hablum minallah dan hablum minan nas. Siang kita berjuang, malam kita beribadah. Maknanya inilah ibadah yang holistik. Siang arti katanya kita berjuang untuk kita juga beribadah, malam juga kita beribadah. Akhirnya seluruh hidup pemuda itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh yang demikian, pemuda yang perubahan itu ialah pemuda yang kemahuan yang tinggi, kesetiaan yang sejati, pengorbanan yang agung dan memahami prinsip. Duhai pemuda Islam, semoga kamu semua akan menjadi perwira Islam, perwira yang kenal agamanya yang betul, yang beribadah dan berjihad, membaiki kekurangan diri di samping berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan sebahagian rujukan, kalau kita nak rujuk lepas ini, himpunan risalah Imam Sa'bana Pusaka Salam, 10 tokoh berubah dunia, Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, Iman dan Kehidupan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Pembina Umat Naim Siddiqui Pusaka Salam, Langkah Bermula Muhammad Ahmad Al-Rashid, dan akhir sekali tafsir Ijlal Al-Quran Said Qutb Rahimahullah. Wallahu a'lam. Kita ada masa 40 minit untuk kita berdialog.